penaklukan di Shusha dan jadi Jundishapur. Kita pergi seterusnya ialah penaklukan daripada ke Parsi lah. Maknanya terus akan masuk ke Iran dan akan memastikan bahawa empayar Parsi akan hancur dan hanya Islam yang akan tinggal di bumi Iran. At-Tabari juga menukilkan dalam peperangan ini kadang-kadang semangat berperang itu ada kalanya dan panglima-panglima Islam jelas semangat untuk berperang dan mereka terlupa untuk mendapat keizinan daripada pimpinan atasan. Ini iktibar untuk keseluruh pasukan muslimin dalam menghadapi peperangan. At-Tabari menyatakan bahawa pada zaman Khalifah Abu Bakar ni Al-A'la bin Hadrami ini dijadikan sebagai gubernur Bahrain. Tapi pada zaman Khalifah Umar, Al-A'la ini diganti dengan Khudamah. Tapi kemudian berlaku beberapa isu, akhirnya Khudamah ni diminta dilucutkan jawatan dia sebagai gubernur Bahrain dan diangkat kembali Al-A'la lah menjadi gubernur Bahrain. Dan maknanya Umar meminta untuk mereka memperluaskan jajah tanah jajahan lah, merupakan agama Islam dan memperluaskan empayar Islam. So mereka pun menyerulah kepada penduduk Bahrain, terutama Al-A'la ni, lalu menyerang Parsi. Mereka ni kemudian membagilah beberapa pasukan, kan ada pasukan dipimpin oleh Jarud, ada dipimpin oleh Syawar, ada juga dipimpin oleh Khulaid. Khulaid ini dia memimpin sekelompok pasukan lain, kemudian mereka berangkat menyeberangi lautan tanpa izin Umar. Ni semangat nak berperang ni, lupa nak minta izin daripada Umar. Ketika mereka tiba di dataran Parsi, mereka menuju Istakhar dan bertemu dengan pasukan Parsi. Jadi pertempuran yang begitu hebat dinyatakan di Tawus. Pasukan muslim ini menang, dia membunuh banyak pasukan Parsi pada jumlah yang besar. Kemudian mereka pun nak melanjutkan perjalanan ke Basrah lah. Tetapi pasukan Parsi telah pun menenggelamkan seluruh kapal milik pasukan muslimin. Maknanya nak pergi ke sana sebelum tu mereka naik kapal kan, sebab ada lautan ataupun ada terusan yang begitu besar. So berita itu sampailah kepada Khalifah Umar lah. Maknanya Khalifah Umar ni terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Al-A'la pergi berperang tanpa melihat kepada keizinan pada Khalifah Umar. Jadi sebagai pemimpin telah Khalifah Umar sangat-sangat marah dengan tindakan itu yang tidak mengikut dan taat pada kepimpinan perang. Sebab perang ni dia memerlukan strategi dan memerlukan kolaborasi dan memerlukan kerjasama yang begitu hebat. Akhirnya Khalifah Umar ni dia hantar surat kepada Utbah untuk memaklumkan kepada pasukan maknanya A'la ni dia tak boleh lagi dah memimpin ni, dia kena turun. Dia ada panglima kepimpinan sebab membawa bahaya pada pasukan. Jadi meminta Utbah ini untuk bagi bantuan dulu supaya dapat mengalahkan musuh dulu. Lalu Utbah pun memutuskan menerima surat Umar ni dan memberitahukan isi surat Umar pada satu pasukan dia, dan pasukan dia pun menerimalah seruan dan arahan pada Sayyidina Umar ini. Mereka ni Hashim pun ada dekat situ, Abu Subrah pun ada dekat situ. Lalu mereka pun memberi bantuan lah dan bergabung dengan pasukan muslimin dalam peperangan itu, dan akhirnya berlakulah pertempuran yang hebat dan pasukan muslimin ini dapat mengalahkan Persia. Selepas selesai ini mereka kembali ke kabilah masing-masing. Ada pun orang yang berasal daripada Abdul Qais ini kembali ke pasar Bahrain lah, mereka Bahrain. Ini menunjukkan pada kita bahawa kadang-kadang dalam kepimpinan itu ada yang melanggar kepimpinan, tapi selesaikan dulu, kalahkan musuh itu, kemudian buatlah tindakan-tindakan hukuman yang diberikan kerana tidak taat kepada pimpinan-pimpinan atasan. Sebab dalam peperangan ni dia bukan boleh main ikut kepala kita sendiri. Dia mesti ada strategi-strategi yang digunakan untuk mengalahkan strategi musuh. Ini pula adalah gambaran kota-kota lama yang berada di daerah yang mereka takluki lah. Maknanya kat sana tu dia banyak sejarah-sejarah. Kalau lagi syarat benda ni tidak musnah, mungkin boleh diziarahi dan dilihat sendiri bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku pada masa itu dan masih lagi ditinggalkan untuk dihayati, dilihat oleh generasi masa sekarang.